Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa hidayatan lis-shawaba wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ialah Syarul Azhar bin Ja'far, Mudir Madrasah Duratul Ulum Pekalang Kubur. Yang ni pada hari ini saya nak kongsi sikit tentang surah Wal Asri, nak muzakarah dengan puan-puan di sana. Jadi banyak berbincang tentang masalah masa. Jadi manusia ni sentiasa berada di dalam kerugian. Jadi kita tengok di dalam surah ini Tuhan mentaakid 3 lafaz, iaitu lafaz wa huruf qasam, dan yang kedua lafaz dengan inna, dan yang ketiga lafaz dengan lam mubtada. Yani wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la fi khusrin, ay la kainuna fi khusrin, adalah mereka itu rugi. Yani semua jenis manusia ni rugi. Sebab apa rugi? Sebab tak jaga masa. Masa ni seolah-olah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kalau kita ambil masa ni, kita guna ke arah keburukan, seumpama orang hadiahkan kita kepada satu bekas yang mahal, tapi kita isi dalam bekas tu benda-benda hak kotor. Kita bubuh najis, kita bubuh sampah. Jadi masa tu tidak bernilai bagi kita. Sebut kata manusia ni, innal insana, sesungguhnya manusia ni Tuhan jadikan manusia tu hal keadaan aif, hal keadaan lemah. Dijadikan manusia itu hak keadaan lemahnya manusia ni, kerana manusia ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut kata manusia ni, al insanu la yakhlu minal khata'i wan nisyani, sesungguhnya manusia tu tak suci ia manusia daripada salah dan terlupa. La yakhlu minal khata'i wan nisyani, tidak sunyi ia manusia ni daripada salah dan terlupa. Jadi semua manusia tu rugi, kecuali tidak rugi illal ladzina amanu, kecuali manusia tu yang beriman, mereka itu beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmat dijadikan manusia tu dijadikan kerana hikmat manusia dijadikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia juga dituntut supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ulama, berkata ulama, man arafa Allah Taala, barang siapa mengenal ia man Allah Ta'ala akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni ma'rifatan khasatan, mengenal akan sebagai kenal yang tertentu, kenal yang khas. Safalahul ashi, nascaya bersih ia di dalam kehidupan dia. Jadi manusia ni kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka kehidupan dia bersih. Kehidupan dia tu cemerlang di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang pertama, hasilnya daripada kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan membersihkan kehidupan kita, membersih daripada zulumat, membersih daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil daripada kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, wa tabat lahu al-hayah, dan baik bagi manusia tu kehidupan. Manusia akan jadi baik, manusia akan jadi jauh, manusia akan jadi taat pada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hasil daripada kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Dan yang ketiga, berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu kehidupan dia penuh dengan ketaatan, kehidupan dia tu penuh dengan zikrillah, kehidupan dia tu penuh dengan baca-baca Al-Quran. Itulah hasilnya daripada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kepada kita semua ni kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak beriman ni, kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Di dalam ayat ni wal asri innal insana fi khusr, manusia tu di dalam kerugian. Tapi ada juga dalam perhimpunan manusia tu tak rugi. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman mereka itu, yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman ni memang dia tu tak rugi dalam hidup dia. Kalau hak rugi ialah orang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Illal ladzina amanu,
Kecuali yang beriman mereka itu, yakni nak beriman ni kena Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Barulah kita sah kita beriman. Kalau tak kena Allah Subhanahu Wa Taala, nak beriman ke mana? Sebab tu kena Allah Subhanahu Wa Taala dulu, baru siapa darjat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.